Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Yang berbahagia tuan pengerusi surau, barisan AJK, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya kasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, thumma alhamdulillah, dapat kita bertemu untuk kali yang tidak mampu saya kira lagi, yang mana Encik Zul pun beberapa kali tanya sejak minggu-minggu kebelakangan ni. Ada yang pemain simpanan, ada yang pemain utama, tak dapat, tapi hari ini dapat sampai, ya. Jadi alhamdulillah, hari ini tajuk pun saya tak sempat nak bagi Encik Zul. Saya kata dalam buku ni tajuk ni banyak menarik. Jadi hari ini saya nak kongsikan satu hadis yang pendek tentang kejadian ni berlaku zaman sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi menyabdakan cerita ni dalam hadis dia. Nabi ceritakan dalam hadis tentang seekor kera ataupun tentang kera yang melempar separuh wang ke dalam laut. Ya, ini mengisahkan tentang orang yang berjual beli dengan cara yang haram. Lagi musim PKP ni, saya tak nafikan orang berlumba-lumba mencari rezeki tambahan atau menukar cara cari rezeki tu, tapi halal haram tetap wajib diutamakan. Wajib untuk kita mencari yang halal. Jangan nak jual karipap inti angin contohnya, inti oksigen. Karipapnya inti ayam katanya, ayam seketul-seketul, makan-makan rasa ayam je, rupanya stok ayam. Perasa apa ni kak? Karipap perasa ayam tu mahal sikit, tak apalah, ingatkan ayam seketul-seketul, rupanya pakai stok ayam. Ayam lah tu katanya, dia jadi serbuk. Tipu lah tu, ya? Tapi cucu badak, tak ada badak lah, ya? Haram mana makan badak pula, ya? Jadi hadis ni dari Abu Hurairah, ya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajulan kana yabi'ul khamra fi safinatin wa kana yashubul khamra bil ma' wa ma'ahu qirdun fa akhadha al-kisa fa sa'ida ad-daqal fa ja'ala yulqi dinaran fil bahr wa dinaran fis safinah hatta ja'alahu nisfain. Rawahu Ahmad wal Baihaqi bisanadin sahih. Riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Hadis ini hadis sahih, ya. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki pada zaman dulu menjual arak di dalam sebuah kapal. Dalam kurungan, dalam ni pun pengertian hadis pun dalam kurungan, ketika itu arak belum diharamkan. Sebelum zaman Nabi SAW, arak belum diharamkan. Hatta ketika Nabi SAW telah diutuskan, arak belum terus diharamkan. Kalau ibu-ibu nak tengok kan, ada dalilnya dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa ayat 43. An-Nisa ayat 43, Allah Ta'ala sebelum arak diharamkan secara total, arak dilarang minum ketika dalam solat saja. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus solah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah Ta'ala dulu sebelum turunnya ayat pengharaman arak, sahabat Nabi pun minum arak kecuali dah nak masuk waktu solat, dah tak boleh ada mabuk lagi. Selagi mabuk, jangan dekati solat. Tapi kalau zaman sekarang parah tuan-tuan. Nak pergi sembahyang Jumaat pun berpanggil dengan lelaki kat kedai dia. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tapi tuan-tuan,
Hatta Nabi SAW pun ambil masa yang lama untuk mendisiplinkan bahawasanya arak tidak boleh diminum lagi. Ini cerita zaman sebelum. Ini ayat sebelum dimansuhkan arak boleh minum, kecuali nak solat tak boleh ada kesan-kesan mabuk. Ayat 43 surah An-Nisa. Jangan ada pula yang minum arak kata guna dalil ni. Dalil ni telah ada ayat lain yang memansuhkan ayat ini sendiri. Boleh tengok dekat dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, mengenai arak dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Allah Ta'ala kata, kalau orang tanya pada kau Muhammad, kenapa arak dengan judi ni dilarang? Kerana kedua-duanya ni ada manfaat, tetapi mudarat, dosanya lebih besar daripada manfaat, maka kena tinggalkan. Yelah, arak ni ada beberapa manfaat dia, betul tak? Dari segi penyedap masakan, betul tak ibu-ibu kan orang pakai wine. Kau tengok rancangan memasak Asian Food Channel, jangan tengok dia tak masak pula, tak ikut resipi tu. Wine, arak kan, contohnya nak menahan kelama masakan kan, buat ubat kan, ada buat ubat, jadikan ubat. Sebab tu kalau pergi sensei, hati-hati, ada yang akar kayu dah direndam dalam arak, ubat, tapi mudaratnya lebih besar. Tiap bulan ada orang mati kena laga dengan orang mabuk. Ramai orang yang inaya ahli keluarga sendiri sebab nak duit beli arak, beli dadar. Maka haram. Sama macam judi, nombor ekor, sekali menang juta-juta, betul tak? Duit, rezeki, tapi mudaratnya lebih banyak sebab kalahnya lebih selalu daripada menang. Maka haram benda tu. Ini kena bagi tahu terang ya. Sebab zaman sekarang ada orang yang ambil ayat sekerat-sekerat. Al-Quran kena ambil keseluruhan, kamilatan ya. Jadi lelaki ni kembali pada hadis tadi, dia jual arak zaman arak belum diharamkan, jual atas kapal sebagai minuman orang yang ada di atas kapal. Mungkin kapal pengangkut, kapal apa, wallahu alam. Tapi dia mencampurkan araknya dengan air. Jangan pula cakap dah lah jual bodoh haram, menipu pula tu. Masalahnya arak belum haram lagi, dia jual benda yang sah, tapi cara berjual beli tu haram. Sebab nak bagi arak tu nampak banyak, dia campur dengan air. Ini kita tak nak. Jual beli hukumnya harus, tak paksa kau berniaga dan tak paksa untuk kau tidak niaga, tak ada larangan. Tapi bila orang niaga, kau pun nak niaga, pastikan dimasak, disediakan dengan sebaik-baiknya, tak ada unsur penipuan. Nak menipu dalam niaga ni, nak fikir menipu ni, tuan-tuan dan puan-puan cerita pumpang-pumpang tapi benda tu tak ada macam tu manfaat pun, dah berdosa lah. Ini air tuan-tuan, saya dah bawa 7 gunung. Letak kat gambar je, gambar gunung Jerai, gambar gunung Ledang gitu. Jadi sebotol ni boleh jadi RM80 sebab saya dah bawa ada betapa. Penipuan. Tak jelas manfaat dekat situ, dah bawa 7 gunung dah apa. Air ini penghilang dahaga, drinking water, air yang osmosis ke suling ke, harganya RM1.20. Ya, betul kan? Jual beli. Dia jual arak tu zaman tu belum haram lagi. Kalau jual beli dengan cara betul, arak dijual sebagai arak dengan harga arak, maka halal lah jual belinya. Tapi dia terlibat dengan jual beli yang haram kerana dia telah mencampurkan arak itu dengan air. Pernah Nabi kita SAW berjalan di sebuah pasar, tiba-tiba dia nampak orang meniaga gandum. Gandum yang dah dihasilkan lah, tinggi. Gandum dikumpulkan atas kereta tolak macam cerita Robin Hood tu kan. Letak penuh. Nabi SAW tergerak hati nak cek. Dia bukan sangka buruk saja nak jadikan contoh pada orang lain, dan dia pun tidak bersangka buruk pada peniaga tu. Dia seluk tangan celah gandum, timbunan gandum celuk. Nabi SAW bila tarik tangan balik, ternyata gandum tersebut basah. Maksudnya basah, kalau timbang nak jual, dia berat daripada berat yang asal. Nabi SAW bagi nasihat, bukan kata penjual ni salah. Mungkin basah sebab hujan, tempias, wallahu alam. Hadis tu tak kata laki tu salah. Cuma Nabi bagi peringatan pada orang yang nak berjual beli, man ghasyana falaysa minna. Kata Nabi, barang siapa yang menipu dari kalangan kami ni, menipu dalam jual beli, falaysa minna, aku tak mengaku umat. Nabi tak mengaku umat.
Lepas tu orang yang meniaga ni dosa dengan manusia. Kemudian ada satu ayat Al-Quran, bukan ayat, surah yang dimulakan dengan kecelakaan, wailun untuk orang yang menipu meniaga. Wailul lil mutaffifin, surah Al-Mutaffifin. Kecelakaan yang besar bagi tiap-tiap orang yang meniaga, menipu timbangan. Bagi tiap-tiap yang menipu timbangan dalam berniaga. Jangan bagi lebih, tak apa. Jangan bagi kurang. Sebab tu kita ada berat bersih. Betul tak? Jadi orang setuju untuk tidak setuju membeli. Musangking satu bekas kata 500 gram, aku timbang isinya 300 gram, berat bekas 200 gram. Dia kena bagi tahu berat bersih. Kan? Betul, saya biasa pernah jual buah, saya akan timbang berat bekas dulu. Kan nak timbang buah mana boleh timbang tak timbang bergolek. Kenalah pakai macam besen kecil kan, timbang besen dulu. Berapa berat ni? 50 gram, 1 gram. Maka saya akan ambil buah tu, saya akan tampung balik berat bekas. Barulah buah tu sekilo. Kalau tak 950 gram. Berat tu 50 gram. Saya tak berani tuan-tuan. Ibu-ibu, tolonglah, meniagalah, saya tak kisah pun. Nak jual kalipat berpusing-pusing, berpintar-pintar ke, tak apalah. Yang penting statekan, tuliskan apa yang tuan-tuan dan perempuan jual. Jangan overclaim, berdosa overclaim tau kan. Kalau makan ni telan-telan cantik, padahal telan-telan mati. Ya? Percaya ke yang telan-telan cantik tu? Tak. Cantik ni memerlukan masa yang panjang. Dan cantik bukan benda yang kekal. Dan cantik subjektif. Ada orang cantik macam ni pattern hidung dia, ada orang macam ni, masing-masing lah. Jadi jangan tipu. Dan dalam hadis ni saya sambung lagi pengertian dia. Masa lelaki ni tengah meniaga, ada seekor qirdun. Jangan bagi nama kucing kita qirdun, bukan tak baik, tak sesuai. Sebab dia kucing nama kera. Ma ismuhu, siapa nama kucing kau ni? Comel ni. Ismuhu qirdun, nama dia kera. Orang Arab cakap ni mana? Hadha qittun, ini kucing. Hadha qittun, ni mana ismuhu qirdun. Bukan nama tu buruk, datang dia binatang. Tapi masalahnya kau bagi nama kera dekat kucing, qirdun. Dan qirdun ni pernah menjelmanya manusia menjadi qirdun, manusia yang ingkar pada Allah Ta'ala pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kata jangan tangkap ikan hari Sabtu. Cari rezeki halal, tapi hari Sabtu kena pergi ibadah dekat masjid surau. Kaum Nabi Daud, Bani Israel pergi tangkap ikan, banyak dapat. Dia kata ini Nabi Daud punya komplot. Dia tak bagi tangkap ikan sebab hari Sabtu ikan banyak. Nabi Daud cakap kau dah langgar perintah Allah Ta'ala, larangan Allah Ta'ala supaya jangan tangkap ikan hari Sabtu. Kemudian mereka tepuk tangan, tak ada benda pun, tak ada benda. Masa tengah lompat-lompat, ejek-ejek, tepuk tangan, bertukar jadi qirdun, kera. Maka wujud orang yang bertukar jadi haiwan dalam bentuk realiti ni pernah jadi. Maka dekat situ dalil ketika saya belajar dulu, kata guru saya, ustaz saya, tak mustahil, tapi bukan senang jadi manusia mati berubah muka jadi binatang. Tapi tak semudah macam dalam cerita yang saya selalu cakap tu lah. Tanah kubur ke apa, tak semua. Tapi logik terjadi kerana pernah terjadi. Hidup bertukar jadi jangan kita buat spekulasi. Dia tu suka main judi tu, ini kalau mati jadi qirdun ni. Kita pula dia tak pernah semayang, walaupun kita tahu tak pernah semayang. Dia tak pernah semayang. Aku takut nanti baik kau tutup muka dia, nanti berubah jadi babi. Astagfirullahaladzim. Pandai dia. Yang dekat tu dia perlahan sikit, berubah jadi babi. Ngumpat juga tuan-tuan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ada satu hadis Nabi SAW bab ghibah, mengumpat ni. Mengumpat ni bukan orang yang mengumpat dia berdosa. Yang dengar umpatan tu sekali dia tak mengelak, dia tanggung bersama-sama dosa. Faham tak? Persennya ada, persentage. Jangan kita, saya ni tak ada mengumpat orang ustaz. Saya orang mengumpat, saya duduk dengar je diam. Kadang-kadang saya malas nak melayan, saya iya kan. Eloklah tu. Iya pula. Caranya tinggalkan dengan cara baik lah. Minta maaf lah, saya kena balik dekat rumah, baby dah lapar. Kau bukan anak-anak dah besar-besar masuk kampus. Laki aku tu baby lah tu. Telah ibu, panggil baby lah. Tipu ke? Tak. Tapi jangan menipu lah kan. Jangan kata aku kat rumah nak masak, kalau kita tak masak. Aku nak balik lah, nak uruskan baby kat rumah. Kau betul. Umur dah 55, baby apa? Anak-anak dah kahwin, dah masuk college. Tu
Tu baby kat rumah tu nak gosok baju dia. Laki kau, aku pakai baby kau. Never main. Kan? Jadi datang seekor kerdun. Ini kita kadang-kadang kita pergi kuliah ke, kita dapat perkataan Arab ni, kita berminat belajar bahasa Arab akan datang, kita dah banyak kalimah kita tahu. Banyak perkataan bahasa Melayu dia pakai Arab. Contoh kata pinjaman bahasa Melayu dia panggil kan. Contohnya ibrah bahasa Arab, pengajaran yang baik, ibrah. Kan? Kita pinjam perkataan Arab apa lagi? Makbul bahasa Arab, makbulatun, makbul kan kata pinjaman. Jendela Portugis, jendela. Banyak kita pakai perkataan Arab. Iftar, antara yang terbaru 3-4-5 tahun, dulu orang panggil buka puasa. Orang Sarawak panggil sungkir, buka puasa. Kita sekarang iftar, betul tak? Kata pinjaman dari bahasa Arab yang dimelayukan. Okey lah. Ini Bismillah, Assalamualaikum tu di bahasa Arab tu. Bismillah, Assalamualaikum. Pergi haram. Pergi tanah suci, dia haram dia penjual. Penjual tu haram dia balik. Sampai bila dah halal tak tahu. Jadi ini haram. Ada seekor kera datang menerpa tiba-tiba. Lalu dia kerdun ni merampas uncang wang dan terus memanjat bawa lari ke tiang layar kapal. Ambil bawa lari ke tiang layar. Duit hasil jualan dia hari tu, jual-jual arak. Kemudian dengan izin Allah Ta'ala, kera itu melempar 1 dinar ke laut dan 1 dinar ke dalam kapal. Separuh ke dalam laut, separuh ke dalam kapal. Sehingga dibahaginya wang itu menjadi 2 bahagian. Nisfain, 2 bahagian. Apa pengajarannya? Sebelum saya pergi secara terus pengajaran dia dekat dalam buku ni sikit je, cuma saya dah cari beberapa ni. Nak bagi tahu, kera ni nak bagi satu simbolik dengan izin Allah Ta'ala, bahawasanya engkau punya hasil jualan tu boleh kata separuh je ya sahnya. Sebab separuh campur air, separuh campur arak. Lebih kurang itulah simboliknya. Meniaga separuh dia halal. Kalau ikutkan ada unsur tak halal ni, seluruh benda dia jual tu hasil yang syubhat, hasil yang haram. Banyak orang macam tu, tuan-tuan dan perempuan, tak menjaga halal haram dalam meniaga. Meniagalah. Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bay'a, dan Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba. Allah Ta'ala kata kau jual lah beli apa benda pun, yang penting barangnya halal, barangnya bukan bangkai ke najis. Wa harrama riba. Dan Allah Ta'ala larang kau melakukan riba dalam jual beli. Jual belilah apa barang, yang penting barang tu sumbernya halal, benda yang baik-baik. Cara jual belinya yang baik-baik. Antara minhum, pembeli dan penjual redha untuk berjual beli. Yang ketiga, tidak boleh ada unsur-unsur riba. Maka jual belilah. Orang tengah gairah jual beli sekarang ni kan. Jadi unsur-unsur tu kena jaga dalam dia. Tu saya kata tu, karipapnya kadang-kadang kata jus asli, tapi rupanya dia pakai aslinya 5% saja. 95% perasa. Contoh ni kan, tak boleh claim macam tu. Kita kena kata yang sebahagiannya daripada jus asli. Asli maknanya betul-betul kena buah tu tambah air sikit ataupun tak ada tambah apa-apa. Macam orang Arab ni setel jus sampai tak tertelan orang Melayu minum. Jus asli sampai minum rasa kordial tembikai. Bengang betul saya. Rupanya tembikai potong kecil-kecil dalam jus asli. Dek, tembikainya asli ke dek? Ya. Sekali minum, dia pakai kordial sirap tembikai. Tak boleh lah tu. Katalah ini kordial bang, saya potong isi tembikai dalam dia. Walaupun nampak ringkas, tapi itu keberkatan dalam rezeki kita. Benda syubhah pun dah menolak sesuatu perkara tu, apatah lagi terang-terang. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Ta'ala, haram menipu dalam perniagaan. Kata penulis kitab, penulis buku ni, hadis 40 hadis Nabi bercerita ni, haram menipu dalam perniagaan. Dia tak reda orang, kita tipu orang, haram, tak boleh. Melainkan kita marah orang, kenapa kau beli musangking mahal-mahal, kau tak tahu dia tipu kau. Kalau dah dia beli dengan redha ni bayar, penjual pun jual dengan harga tu, dia tak ada masalah. Aku jual musangking ni sekilo RM65, 2 kilo 130. Aku setuju untuk bayar. Tuan-tuan nak marah ke apa ke, benda dah menjadi redha antara kedua pihak. Antara minhum, jual tu redha, membeli pun redha. Dia mampu beli. Sebab tu jangan pertikaikan kan. Kita marah, kita tanam banyak-banyak lagi. Penuh depan rumah taman tu, tanam musangking. Penuh tanam, mahal tuan-tuan dan perempuan. Ya, sama macam orang pergi haji. Hati-hati nak mengutuk orang pergi haji dengan pakej yang mahal.
Siapa kita untuk mengatakan dia pergi haji package mahal, tak ke mana haji dia? Itu kalau bak kata alim ulama sekalipun, dia ada kemampuan, tapi ibadahnya tetap sama. Dia kena buat ibadah yang sama. Yang kerja menerima tak menerima tu Allah Ta'ala. Orang yang pergi bersusah payah tapi dekat sana bersama lewa pun, adakah dia dapat haji atau umrah? Dia tak dapat. Betul tak? Jangan jealous. Setelah itu kita dah kalah dengan syaitan. Talbis iblis, belitan iblis. Bila mana kita katakan orang pergi haji bayar mahal, yang special tu tak ke mana haji dia, pengorbanan kurang. Siapa kita? Kita sendiri pun buat ibadah sikit, Allah Ta'ala bagilah lebih. Kan? Buat dosa banyak dengan taubat sikit pun boleh padam dosa. Tak boleh. Saya belajar macam tu. Itu kelebihan dia, Rehan, kata ustaz saya. Duit banyak, Allah Ta'ala tak panggil dia, dia tak dapat pergi haji tu. Betul tak? Allah Ta'ala panggil dia, cuma dia kena pastikan duit betul, kan? Bukan duit jual suntik botok ke, buat hidung ke, kan? Buat dagu ke. Tapi haramlah mengubah ciptaan Tuhan. Dia meniaga membanting tulang pagi petang siang malam. Jual apa? Jual kerepek, pisang tanduk, bersama cheese. Saya tak ada jual, cakap dia. Dia berjaya, duit dia banyak. Dia kata, aku nak tunggu ni, aku tua ni, aku kaki pun dah tak sihat sebelah. Gap dia betul ya. Kita pergi bang, guna duit ni, bayar 50,000 seorang pergi haji. Tak ada masalah. Dia mampu, kata ustaz saya, dia mampu, Rehan. Tapi dia kena juga buat ibadah, kena patuh dengan wajib hajinya, rukun hajinya. Dia kena kerjakan dan dia kena ikhlaskan hatinya beribadah. Jangan buat isu benda tu. Saya dengar telinga saya sendiri, habislah. Kalau macam tu, kau pun dapat dosa sekali, orang tu belum tentulah tak dapat, engkau ambil. Allah Ta'ala yang panggil dia dengan keirinan Allah Ta'ala, jemputan, dengan kemampuan yang dia ada. Dan saya pernah jumpa juga orang tanam sayur belakang rumah, nelayan, duit sayur tu tak pernah usik, sambil-sambil tanam kat tanah belakang rumah, pergi haji dengan duit tu. Jiran saya, mak bapak dekat Kelantan, dia kerja kereta api, pakcik ni, mak ayah dia pergi haji dengan duit tanam sayur belakang rumah. Banyak benda cerita tentang rezeki yang halal, halal dan thayyiban, halal dan suci, halal dan thayyiban. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Ta'ala, ibu-ibu, bapa-bapa, pendapatan dari hasil perniagaan itu tidak berkat, barakah. Keberkatan, kalau dalam kita tengok definisi senang faham, kebaikan yang bersambung-sambung. Duit 1,000 je gaji, tapi cukup manfaat besar, anak-anak menjadi, itu barakah. Gaji 4,000 manjang short dia tak cukup, anak tak menjadi, banyak benda yang tak kena cek balik. Saya tak kata tak berkat, kena cek balik. Saya jumpa, kenapa ustaz? Kita ni bukan main dengan nombor hidup kat dunia. 1 bukan sekadar 1, 4 bukan sekadar 4, 10 bukan sekadar 10. Tapi ada orang gajinya 1,000, tapi kereta ni tak rosak, anaknya tak sakit, bahkan bini ni pandai cari duit untuk tampung kehidupan harian. Orang gaji sedekah dia gaji buat kerja tambahan, duit dia cukup. Orang gaji 4,000, dia malas buat kerja tambahan, bini dia tahu minta duit saja, tak nak, walaupun lapar kat rumah, dia buka Shopee hari-hari. Shopee. Bukan dia meniaga dekat Shopee. Ada orang meniaga dengan Shopee berjadi jutawan tau. Trading barang dekat Shopee. Contoh, tapi beli barang kat Shopee tak haram. Pegang suami kita punya online banking pun tak haram, tak rasa. Kalau dia letak tak. Kerja kawan saya dapat Aisina 5,000 yang game pertama tu. Bini dia transfer siap, bini dia tahu dia punya password dengan username online banking. Dia hanya sempat tengok benda tu dalam rekod saja. Duit dah dipindah kat akaun bini dia. Bini dia laburkan duit tu ke mana? Ada salah. Tapi 4,000 gaji, kereta rosak, anak sakit, rumah bocor, apa pahit semua tak cukup. Nak tahu menjelang cukup bulan, kena pinjam duit orang. Ni barakah. Barakah ni benda yang tak nampak dekat mata, tapi boleh dirasai dengan jiwa. Tenang. Rumah 2 bilik je, tapi barakah hidup. Rumah 10 bilik, 20 bilik, anak pun tak nak balik kampung. Ada macam tu kan, saya pernah jumpa kan, mati anak dia tak nak hantar dalam dia lahat. Wallahi saya pernah tengok, anak tak pandai baca Quran, nak bacakan Yasin. Wallahi saya pernah tengok. Bapak besar rumah zaman saya sekolah menengah, dia hanya kumat kami. Kesian. Saya budak-budak, tapi saya kesian. Patut dia panggil budak tahfiz dia. Ada yang majoriti keluarga dia hanya diam saja buka kitab Yasin. Mungkin baca dalam hati lah, tapi tidak dikira membaca tau. Membaca kena mengeluarkan suara. Yasin wal Quranil Hakim. Itulah.
Tak ada hidayah kan, walaupun rumah besar, tapi rumah besar isinya pun barakah, lagi baik kan, kaya dunia, kaya akhirat, ya. Jadi pendapatan dari hasil perniagaan itu tidak berkat, ya? Maka kena elakkan, ya. Jadi apatah lagi arak. Ini dah cerita pasal arak. Zaman sekarang memang dah lama lah arak diharamkan. Nabi SAW sebut setiap yang memabukkan itu haram, dan setiap arak itu haram. Termasuklah arak daripada apa sekalipun, arak yang daripada bahan kimia ke, arak anggur ke, arak tapai ke, memabukkan itu arak. Setiap arak adalah haram. Yang memabukkan dipanggil arak, khamrun, dan setiap khamrun adalah haram di sisi agama Islam. Dah apa semua. Kemudian ini saya sempat carikan, dan tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa biasa dengar tentang golongan yang Allah Ta'ala laknat bila mana mereka terlibat dengan jual beli arak, terlibat dengan urusan arak. Antaranya tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Ta'ala. Sekejap, saya cari sekejap. Jadi kita pun tidak bisa kongsikan. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa, kita tengok ni dulu. Harta itu akan dihisap oleh Allah di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala akan menghisap harta yang haram itu di hari akhirat. Jangan kita kata, contoh macam ni, saya baru mengajar hadis ni itu, tentang kita tahu kita ambil duit yang tak halal, duit haram, kemudian kita accident, accident kita ataupun duit kita hilang. Kita tahu kita ambil hak orang ni sebelum ni, kita patutnya kita kena bayar balik lah duit orang kita ambil. Jangan kita kata Allah Ta'ala dah balas aku dengan menyebabkan kereta aku accident. Tak. Accident tu tidak melepaskan hutang kita dengan orang tersebut. Aku dah dapat bala ni, takkanlah aku nak bayar hutang orang lagi. Ini kan balasan untuk aku. Tak boleh. Itu balasan tak balasan itu dengan Allah Ta'ala. Maka kalau lepas kat dunia, kita dah terlepas di dunia, akhirat pasti akan dihitung. Tapi kalau selesaikan dekat dunia, maka dekat hari akhirat nanti lepaslah kita. Dia tak lepas dekat dunia dan akhirat, derhaka pada ibu dan bapa. Derhaka pada kedua ibu dan bapa. Dunia balas, akhirat akan dibalas di dua-dua tempat. Benda lain, selesai dunia, selesailah. Jadi akan dihisap oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Sebaliknya, peniaga yang amanah akan dikumpulkan bersama, kata penulis buku ni, peniaga yang amanah akan dikumpulkan bersama para anbiya, para nabi. Kemudian akan dikumpulkan dengan para syuhada, orang yang mati di jalan Allah Ta'ala. Kemudian bersama para yang benar, siddiqin, orang-orang yang benar. Kemudian dikumpulkan bersama para salihin, orang-orang yang salih, dan dikumpulkan di hari akhirat nanti bersama-sama dengan mereka. Apa doa dia Ustaz? Itu kelas saya tu, orang tanya, apa doa dia Ustaz untuk kita bersama dengan golongan yang disebut dalam kitab ni? Antara doanya senang je, ihdinas siratal mustaqim. Jangan ingat Al-Fatihah ni tak ada doa dalam dia. Ada orang yang tak percaya dengan Al-Fatihah ni, sikit-sikit Al-Fatihah tak sampai, dia kata. Apa tak sampai? Untuk yang hidup dan mati dapat. Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang mati, yang hidup memerlukan jalan yang lurus. Apatah lagi orang yang hidup. Kalau rajin lagi sikit hafal, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Amalkan doa, minta jalan yang lurus. Kadang-kadang ada orang ni, dia malu nak membacakan doa yang dia rasa takut ditertawakan orang. Kita nak baca doa Arab kadang-kadang kan. Doa ni bahasa Melayu tak apa sebenarnya nak baca Arab. Apa tak tahu baca. Ihdinas siratal mustaqim, kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, apa boleh? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ada orang gelar. Apa benda ni Ustaz? Sikit perkataan makan pun tak ada dalam doa. Ini saya kena ni dengan saya punya tuan guru lah, mengajar waktu belajar dulu dekat Jordan dulu kan. Apa yang kau gelar dengan doa makan? Doa Allahumma barik lana. Tak ada pun perkataan makan dalam tu. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah ke atas kami, barik lana fima razaqtana, pada apa yang telah engkau rezekikan kepada kami. Fima razaqtana wa qina, dan peliharalah kami azaban nar, dari azab api neraka. Ada sebut makan ke? Akala yakulu ta'am, tak ada. Akala yakulu tak ada. Malu.
Dan saya pernah tegur kawan saya, sesama kawan-kawan yang baik-baik saya. Dia ketawakan kawan kami jadi imam, baca Allahumma barik lana. Dia agaknya dah gabra sangat kan. Jangan ketawakan dia. Allah Ta'ala yang lorong hati dia untuk baca. Doa ni, benda baik adalah doa. Tapi janganlah terbaca doa pelik-pelik pula. Doa jimat baca mampui kan. Ada kes tu, kereta tu cermin, siapa lah jual stiker doa nak berjunuk kan, berjimat, doa jimat tak pakai cermin gitu. Terbodai je. Baru nak pergi kojo dah baca doa. Tak jadi pergi kojo. Ya. Baru nak pergi masjid subuh-subuh sembahyang kat rumah. Agaklah. Kan, tapi doa yang ni Allahumma barik lana. Rezeki yang diberkati. Doalah dengan ego. Kita nak doa besar, kita doa. Apa lagi? Guru saya beramal dengan doa Allahumma ajirna minan nar. Guru saya beramal dengan doa tu, bukannya sebagai wirid. Doa wirid selepas solat kan, doa penutup Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Yang kita baca dalam wirid tu boleh jadi doa, tapi jangan dibaca semua pula 2 kali wirid. Wa ilahukum ilahun wahid. Geram makmum kan. Dia baca tadi doa apa dibaca wa ilahukum. Maksud saya yang pendek. Allahumma ajirna minan nar. Kan? Baca Allahumma barik lana. Teman baca dalam wirid kita tu contohnya subhanallah tak payahlah dah baca tu. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat ke atas Nabi, doa yang baik-baik ya. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Allah Taala ya. Okey, sebagai peringatan saya nak kongsikan tadi itu contohnya, saya nak bagi contoh apa perkara yang diharamkan dalam perniagaan secara pantas. Yang pertama, riba kan. Kalau kau bayar lambat duit ni, kalau kau order barang ni kau lambat sampai, aku charge lebih lagi kan. Ada pula nak ambil riba, tak boleh. Tapi kalau kita bagi makanan lebih, tak apa. Kau datang lambat, aku bagi makanan lebih. Tapi tak ada orang buat macam tu lah. Riba kan. Bunga contohnya kan, ada bunga pula. Yang kedua, memeras ugut dan mengambil harta dengan cara yang batil. Paksa orang beli. Orang tu nak beli 1 kilo. Tak, aku dah buka ni. Ada kes tu kan, jual buah kan. Kita tak suruh buka, dia buka dulu. Kalau dia bukan Islam, kita tak faham lah. Tapi kita boleh juga berhujahnya dia. Aku tak bagi tahu. Kalau Islam tak boleh. Baru tanya, letak atas timbang. Itu paksaan. Kalau tak nak bayar, aku pukul lah. Tak boleh lah. Orang tu baru tanya, berapa 1 kilo ni dek? Ada tak lebih murah ni? Terus, ni okey ni kak? Okey, saya timbang kat 1 kilo. Akak tak kata apa? Tapi saya dah belah. Ada kes tu kan? Tak boleh, peras ugut. Itu yang kedua, peras ugut orang. Yang ketiga, menipu dan bersumpah bagi melariskan barangan. Ini sumpah. Uqsum billahil azim. Saya minum air ni malam tadi, saya mimpi Rasulullah. Dia lagi teruk kali macam tu. Berdusta atas nama Nabi kan? Tak. Orang nak beramal lah, jumpa Nabi ni. Amalannya banyak, tapi semuanya bukan senang-senang nak amalan ibu-ibu. Selawat beribu kali, kena tahajud setiap malam. Rezeki lah. Tapi jangan pula kita bercerita keliling mimpi jumpa Nabi ni, biar kita sendiri merasai jangan kita cerita. Takut nanti orang kata kau duduk berpokok pun tak pakai baju. Macam mana dia jumpa mimpi Nabi? Duduk depan rumah tak berbaju. Pusat terpampang. Ingat kan, pusat aduan hikmat masyarakat. Rupa pusat laki dan aurat, pusat talak kata kan. Rumah dia kadang tu. Wah, mana bila pergi masjid, macam haji lah. Di depan rumah, bapak pusat seluar 3 suku, 3 kuarter tu. Tutup betul, tapi dia tak cukup lah bawah. Sampai bawah lutut sikit. Macam ni ada kebih lah. Malu. Pusat hikmat aduan masyarakat pun buka ada time. Pusat laki dan orang perempuan pun sama. Saya sekali tu pergi negeri mana ibu-ibu kan. Saya ingat zaman sekarang tak wujud dah, tapi wujud lagi. Dalam bulan berapa? Bulan 8 atau 7. Tapi tak ada beritahu negeri mana. Dia bukan negeri 9. Maghrib saya cari tempat ceramah sejalan. Tiba-tiba saya terkejut tengok kenapa ada pakcik-pakcik lepak tepi jalan untuk pandang-pandang. Saya pandang seberang jalan, rupanya ada makcik berkemban pakai kain batik, tengah menyapu pakai menyapu lidi, sapu basuh lantai.
Saya kata wujud lagi zaman sekarang orang perempuan yang keluar rumah berkemban sidai kain basuh lantai. Walhal zaman sekarang payah jumpa dah orang dah tahu malu. Zaman saya budak-budak kecil tu ya kan. Selamba je berburak pagar-pagar berkemban je. Mak-mak zaman dulu kesedarannya tahap dulu lain. Sekarang patut acik-acik tu tak masuk rumah dah nak maghrib. Haji-haji tu, tak tahu tu. Perempuan tu yang menyapu. Berkemban. Tak kojot sebaik tak masuk longkang. Tua. Ya. Buatlah sendirian sikit perangai kan. Janganlah tu. Ya. Menipu bersumpah. Dia panggil overclaim bahasa sekarang. Ini jus asli tapi cordial overclaim. Yang ni boleh menyembuhkan segala penyakit padahal benda tu timbang kilo je. Kan? Yang ni mengelokkan sekian. Jangan cakap ini khasiatnya macam ni sebab buahnya khasiat macam ni. Dengan izin Allah beramallah. Tak adalah overclaim kan. Minum masuk syurga, minum jadi baik dengan izin Allah kan. Suplemen ke apa semua. Saya belajar dengan seorang doktor yang Islamik, doktornya bagus. Dia kata, Raihan, untuk dapatkan khasiat daripada setengah benda makanan sunnah ni, kena ambil directly daripada benda tu sendiri. Kalau kurma, makan kurma betul. Bukan kurma tu kita buat jus, orang jual, dia dah campur gula, kau minum hari-hari pun potong kaki kau. Sebab campur gula kan. Tapi kalau kau buat sendiri, kau tahu dia kata vitamin C. Cari buah yang vitamin C nya tinggi. Itu lebih selamat daripada dia dah ditepungkan jadi pil-pil. Ada kesan lain dia kata. Contoh buah yang paling tinggi vitamin C nya walaupun tak berapa masam, kiwi. Walaupun lemon lebih masam dari kiwi. Lemon dengan citrus, tapi tinggi ya, buah kiwi yang dia cakap macam tu. Jangan overclaim produk. Bagi tahu je, kalipat saya ni dengan izin Allah sedap. Saya masak dari hati. Pengalaman saya jumpa orang niaga yang bagus ni, dia kata dia tak belajar masak secara hebat, tapi dia memasak dengan keikhlasan. Macam mana dia masak rumah, macam tu dia masak untuk niaga. InsyaAllah sedap. Bukan kira resipi. Ini kat rumah kita pakai ayam bubur banyak. Bila masak tu kita guna stok ayam dia contohnya kan? Ataupun bila kat rumah kita masak tu garam kita bubur elok-elok, yang tu garam kita berdikit-dikit bubur, kita kurangkan. Tak, buat macam mana kita masak kat rumah, jangan sampai rugi. Buat itu yang terbaik. Ini zaman berniaga ni kena ingatkan. Dan yang keempat, ibu-ibu bapa-bapa yang kasih Allah Ta'ala, rasuah. Sorry lah cakap rasuah. Jual beli melibatkan rasuah kan. Kau tolong sikit bagi tahu, jangan beli kat kedai lain. Aku bagi kau sikit, ulur sikit, kau tolong lah. Cakap kedai lain tak bagus apa semua kan, bagi duit, sumbat sikit duit. Itu bukan cara yang betul. Dalam berniaga nak berniaga ni, jangan berniaga pun pakai rasuah. Apatah lagi benda yang besar, macam-macam lah isu kan. Banyak isu menipu dalam perniagaan. Supply ke. Nombor 5, monopoli barangan, ihtikar. Haram dalam Islam. Sorok tepung, sorok minyak, sorok gula untuk menaikkan harga barangan tersebut. Haram, ihtikar dalam Islam bahasa Arabnya. Dan yang keenam, larangan mengurangkan kadar sukatan dan timbangan. Lebih tak apa. Dekat negara Jordan dulu saya belajar, tapi orang Arab ramai yang baik. Ini sebahagiannya. Bukan kata orang Jordan jahat. Saya membesar kat sana dari umur 19 sampai umur 24. Tapi ada pakcik-pakcik kedai-kedai yang saya target ni, saya dah tahu dia akan kurangkan timbangan bagi budak-budak. Dia tipu. Nombor 2, dia tipu cara duit balik. Budak tahun 1 tak pandai kira duit currency Jordan ni, tak pandai kira, dia bagi duit baki kurang. Bila budak sedar, oh maaf aku silap, bagi balik. Kalau budak tak tuntut, aku untung. Menipu macam tu. Pandai dia. Wallahi uqsum billahil azim, aku tak tersilap. Padahal tersilap kau, dia bertahun-tahun tersilap kau. Spek main tebal, tapi tak nampak lagi tu. Dia tipu kan. Kat Malaysia ada kes yang tipu meter teksi ada kan, tipu timbangan berat ada kan, dia pijak, dia tekan kan. Nabi bagi contoh gandum je, gandum yang basah dengan air, nanti aku tak mengaku mat, kata Nabi SAW. Sikit lagi ibu-ibu bapa-bapa. Yang nombor 7, larangan membeli barangan yang dicuri, diragut atau dirampas tanpa hak. Barang mana dia ambil, dia rampas, dia jual balik kan. Tak boleh. Itu pihak yang berwajib yang akan uruskan. Dia rampas orang, dia jual balik, tak boleh kan. Ini peringatan untuk orang badan beruniform, autoriti kan. Pihak autoriti dia kena ada integriti yang tinggi. Rampas bagi pihak yang patut uruskan, sampai masa yang lelong tu ada kuasa untuk lelong. Tapi bukan rampas jual diam. Itu tak boleh. Kita tahu pun kita tak boleh dah, sebab kita tahu itu bukan barang dia, barang rampasan, curi jual ke orang. Kau dapat mana murah ni? Ni jagung curi ni.
murah sikit, tak apa dah, kau yang curi kau tanggung, aku tolong beli je. Dah tahu mana boleh, tak nak, kita tahu dia curi, bawah daripada harga pasaran. Sebab tu kalau pergi beli daging, daripada pagi kita sampai awal pagi, poho jompet, jangan beli kat situ. Marah nak orang kan. Saya risau, ni orang yang ajar saya pula. Sebab kan kes banyak, dia pergi tembak lembu dengan pelali, dia kerat peha 4, badan tinggal kan. Kan orang curi lembu tu kan, nak bawa masuk kereta tak muat kan, itu bangkai, peha saja. Pagi-pagi kita tidak pohon, siapa beli? Jin beli mana tadi? Tarik atau mencari orang yang kita percaya. Ya, kes yang curi lembu ni, dia tak ada sembelih. Lembu tu kuat kena pelali, dia potong 1 peha, 2 peha, 3 peha, 4 peha, bangkai, kita pun beli. Tak boleh lah, selamat kan? Kita nak halal dan tayyibah kan. Ya, barang curi tak boleh. Dan saya ingat lagi, dulu orang tanya saya, ustaz, apa hukum jual beli kucing? Kucing kan, saya ditanya pensyarah saya yang belajar kat dia dulu. Dia kata, kucing ni bukan binatang berbisa, kucing ni bukan binatang yang berbahaya, kucing ni bukan binatang yang najis. Bahkan Nabi SAW sebut, kucing yang mengelilingi rumah, mainan rumah saja, kalau dijilat air dalam bekas pun, air itu tidak jadi kotor, tidak akan tercemar, tidak akan najis. Maka sah jual beli dengan harga yang sepatutnya lah kan. Tapi daripada beli kucing, dia beli motor 2,000 lebih kalau kucing, sodih 3,000, 4,000 kucing beli dan tak nak dibagi hadiah pula, ada lagi kan, kucing 4,000 betul. Boleh. Yang tak boleh macam benda-benda yang haram, babi hutan kan, tembak dekat kebun, pam. Ni mahal ni, apa, kita jual kilo, timbang kilo, haram. Habis tu apa lagi? Ular, kan orang yang minat eksotik kan, jual ular berbisa, jual anak boyong. Masa saya kat Syria, ada kedai binatang, otai, gangster Arab ni, kedai binatang jual alligator, boyong yang muncul panjang tu, wallahi anak harga lebih kurang 3,000 lira, RM210. Anak boyong, kawan saya nak beli. Saya kata kalau kau beli, dia pindah rumah, kita jadi lauk nanti. Sebab saya tak ada masalah, kedai binatang dia, kita sekadar jual benda-benda biasa. Jual ular, dia jual buaya ibu-ibu, anak boyong, yang boyong muncul panjang tu, alligator. Gila. Yang tu tak boleh, sebab binatang yang berbahaya. Jual beli rimau kan, jual beli apa, ular senduk kan, itu bukan benda yang boleh dijual beli. Hatta kita pun tak digalakkan bela bawa mudarat. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa, seterusnya nak bela sikit lagi. Yang ke-8, haram menjual najis. Benda-benda yang berkaitan najis banyaklah. Contohnya macam bangkai kan, jual bangkai. Ini bangkai cicak tokek, tak boleh lah kan. Bangkai macam jual itu baju. Dia ada pengecualian kat sini, betul. Kita baca kat pokok. Ini benda-benda terang-terang najis yang jelas. Jual bangkai contohnya, jual contohnya bangkai arak tu najis, babi najis, anjing yang pada zatnya, bukan ini. Hatta kulit pun asalnya kulit binatang najis, tapi dah disertu kan, disertu disamak, boleh dijual beli terpinggan kulit kan. Sebab tu saya tengok bagus jenama kulit yang terkenal sekarang ni nak masuk negara Islam, Malaysia, banyak ni mostlynya dia akan tulis dekat situ kulit binatang yang telah disamak dan bukan binatang yang haram. Dia ada dekat label jenama, tapi harganya ribu, mana tu, walaupun dah disamak, duitnya tetap tak sama dengan kita. Tapi bagus, maknanya dipanggil dekat situ Islamic compliance. Apa-apa barang kulit jenama terkenal ke, Gucci ke, Coach ke, Fossil ke, bagai-bagai ke, sebelum masuk Malaysia, contohnya dia akan ada macam label. Saya tak ada duit dalam duit saya Contohnya dia ada label dalam dia, contohnya apa, duit RM1 je ada tag macam ni, dia akan tulis kat tag ni kulit yang telah disamak. Ini khusus untuk pasaran Malaysia. Jangan tanya saya beli kat mana. Jadi kat situ dia nak bagi tahu, jangan risau nak apa, pakai ada badan yang mengawal. Ini kulitnya ada sertu. Ini maksudnya najis, benda-benda yang kotor lah. Terang-terang benda tu kotor, benda tu yang bawa tak ada manfaat langsung tai kebau, tai lembu tu, tai kambing tu untuk buat baju. Ini buat baju apa semua. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Ta'ala, jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya pada hari ini.
tentang perniagaan yang halal dan perniagaan yang haram, ya. Dan kalau boleh, janganlah kita zaman sekarang ni dah memang kita duduk bawah syariat Nabi SAW, Islam yang telah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Telah lengkap agama Islam. Janganlah kita terlibat contohnya antara orang yang menghidang arak, yang menghantar arak, orang yang scam kan, tu kena elak tu. Kita komuniti Islam ramai, kita boleh buat memo bantahan dekat kedai serboneka supaya keluarkan minuman keras daripada tais diorang. Tapi kerjanya memang berat, memanglah susah. Perjuangan itu menghasilkan kemanisan. Entah. Lagi kawasan tu kawasan yang majoriti orang Muslim. Kita boleh fight. Banyak tempat dah berjaya buat, kan? Kalau tak, kesian. Saya pernah pergi satu tempat negeri tu, ada cerita lah. Saya sampai subuh bulan Ramadan, pukul 5 pagi. Saya cari 7-Eleven, saya cari roti untuk sahur dan air minum. Saya ada kuliah subuh, saya sampai segera malam, saya sampai subuh. Budak Melayu kita, saya tahu dekat situ tak ada kampung asal. Budak Melayu kita, saya bagi salam, dia jawab salam saya dalam keadaan bersalah. Caranya nak kenal orang Islam, bisalam dengan Assalamualaikum. Pukul 5 pagi beli bia kecil-kecil. Tuan-tuan dan puan, beli bia 5 pagi bulan Ramadan. Hebat sahur bia. Hebat-hebat ni kan, ni bahasa orang tu kan. Kita tak nak macam tu lah. Orang yang bukan Islam tak beli, dia boleh beli kan. Jadi kalau kita majoriti, walau 60%, kita walaupun 55%, sikit je lebihnya, kita majoriti. Kita dah minta keluarkan daripada premis mereka, tapi kena ada yang gerakkan. Dia ada. Jadi perbincangan, banyak tempat yang dah minta keluarkan. Bukan minta tutup kedai, minta jangan keluarkan. Saya pernah pergi, adik tu yang scan tadi, tak ada kawan yang bukan Islam, tak ada bang. Allahu Akbar. Dua saya cakap kan, tak boleh jadi. Yang menghidang, yang menjual, yang tolong key in kan, ya? Elaklah. Walaupun gajinya besar, ya? Sebab tu orang yang main saham paling besar, saham judi, saham arak, cepat profit dia. Tapi itu saham yang tidak Islamic compliance. Kita cari saham yang patuh syariah. Wallahu a'lam. Itulah ibu-ibu, bapa-bapa sedikit, ya. Mana tak boleh lah jual beli arak, ya, jual beli kuih ke, cekodok ke, apa semua ke. Janganlah bergaduh. Kenapa cucu badak tak ada badak dalamnya, ya? Kenapa lompat tikam tak kena tikam makan? Tadilah nama. Dan nama makanan pun kena elok-elok. Tak boleh bagi nama makanan nama najis. Faham tak? Tai kobau, tai itik kan. Itu kalau perbahasan buat nama makanan tu, nama kena nama terpuji tu. Tapi terpuji ni kalau letak nama Mila pula kat makanan tu. Cik Mek Molek kan. Oh sedap. Puteri Ayu, Puteri Mandi. Ini tai kobau. Kobau guling tak apalah kan, nama binatang. Dan saya pernah tengok satu tempat, dia panggil boba tea tai kambing. Sorry lah aku beli tai kambing kan. Tahi ni benda yang benda tu halal je, tapi menamakan benda tak baik pada makanan ni, ada hukum kat situ. Ada hukum yang tidak membenarkan menamakan benda yang mulia, makanan, dengan benda yang tidak terpuji kan. Tak boleh bagi nama tidak kan. Anjing terbang kan, padahal hotdog kan, anjing terbang kan. Hotdog kan, anjing terbang kan. Nama yang terpuji, yang elok-elok, ya. Bagi dia nama bini kita, kek lapis Jamilah, kek lapis cantik katanya. Okeylah, kek lapis neraka, bukan yang baik kan. Ayam goreng pedas neraka pun tak boleh kan. Neraka bukan benda dimain-mainkan sonok-sonok kan. Neraka ni tempat orang tak suka, takut nak masuk, benda yang azab daripada Allah Ta'ala. Mana kawan saya boleh tahan? Aku nak buat ayam goreng Korea pedas neraka. Ma'ai, kau nak masuk neraka? Ni viral. Tapi viral ni kadang-kadang merosakkan manusia. Nak viral punya pasal sanggup berjoget, makcik-makcik berjoget TikTok. Apalah Roman. Tak apalah dulu penari kebudayaan, sekarang ni penari dah tak berkebudayaan lagi lah. Kan malu lah. Tapi saya tahulah, saya percaya. Jadi surau An-Nur ni insya-Allah subur majlis ilmunya. Jadi bila subur majlis ilmunya, banyak kesedaran, ya. Kita bukan nak semua, tapi kita nak dapat, jangan tak dapat langsung. Ini kaedah kita. Pergi majlis ilmu, tak dongah dapat semua ustaz. Biar tak dapat semua, jangan tak dapat langsung. Dapat 1-2 pun take note dah, cukup dah. Jangan suka overclaim, jangan suka viral. Ini ilmu perniagaan dalam Islam. Cari rezeki Allah Ta'ala suruh, jadi kaya Allah Ta'ala suruh untuk Islam. Tapi nak jadi kaya tu jalannya kena betul. Cari rezeki tu kena jalannya betul. Bukan matlamat tidak menghalalkan
cara kita. Ya, kadang cara tak betul, niat cari rezeki pun tak betul. Terima kasih dari ibu bapa hari ni kita cerita pasal benda tu. Terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf kalau ada salah silap kata-kata, contoh ke. Segala yang baik itu datang dari Allah Ta'ala. Pasti yang buruk pun dari Allah Ta'ala dengan izinnya. Tapi disebabkan kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.